Hai pelajar, kita berjumpa lagi. Today, Dr. Raj nak masuk ke kimia. Topik yang saya rasa ramai orang tanya, ramai pelajar mula tanya ialah redox. Tetapi sebelum saya menyambung, saya nak ingatkan semua pelajar kimia saya, kimia, fizik dan bio, bahawa ada banyak video-video, a lot more videos are coming in. I really want you to tekan button subscribe, tekan button bell dan tekan button like. Kerana every time there's a new video keluar, you will get the information. Terutamanya sekarang kerana SPM dah dekat, exam dah dekat, macam-macam dah berlaku. Jadi pelajar mula panik. So I want you to come out of the panicness dengan mudah, dengan senang, dengan cara yang positive minded. Keep yourself positive minded. Never ever say yang kamu tak boleh. Jangan. Ikut video-video Dr. Raj supaya kamu diselamatkan sebanyak mana kita boleh selamatkan kamu. So let me start with the topic redox. YouTube merupakan satu area redox yang paling penting. Dia memang nampak macam the YouTube, di mana dia masukkan rock carbon dua bahagian. So bila kita pasang rock carbon itu kepada voltmeter, kita nak tengok bacaan current dia, bacaan arus yang kita dapat. Jadi pelajar, yang pentingnya dalam YouTube ni dia ada 5 gambar raja yang berlainan, ya, dengan bahan kimia yang berlainan. Gambar dia sama. Bahan kimia yang digunakan di lengan A dan lengan B. YouTube tu kan ada, ini lengan A, ini lengan B. So bahan kimia yang dimasukkan dalam lengan-lengan itu berbeza. Ada 5 gambaran. Tetapi yang cerdiknya yang kita kena buat ialah mana satu paling penting. Jadi yang ini, dalam YouTube ini yang paling popular sekali ialah gambar raja yang ada menggunakan potassium iodida, di mana dia akan menggunakan carbon rod, dan di sini pun adalah carbon rod, dan disambungkan kepada voltmeter. Ingat pelajar, gambar seperti ini kan kita dah tengok berapa kali dah. Jadi dalam gambar raja ini yang pentingnya larutan yang kita gunakan itu yang memainkan peranan penting. Kerana ini adalah kawasan yang dipanggil lengan A. Sebelah sini adalah berlengan B. Kawasan itu bernama lengan B. Jadi apa yang kita nampak, larutan yang kita gunakan di dua-dua lengan ini adalah berbeza. Dan di lengan paling bawah sekali ialah hydrochloric acid. Jadi bila kita menggunakan hydrochloric acid dalam keadaan yang cair, peranan hydrochloric acid ini seperti pasu beliang. Tujuannya untuk melengkapkan litar elektrik. Ayat yang terbaik, melengkapkan litar elektrik ialah peranan hydrochloric acid. Para pelajar, bayangkan di lengan A, lengan B, saya menggunakan cecair klorin Cl2. Dan di lengan A kita menggunakan potassium iodide. Maksudnya potassium atau kalium iodida. Pentingnya pelajar, I want you to follow how to look at it. Bagaimana kita boleh melihat dia dengan cara lebih teliti, lebih spesifik. Number 1, kita ada tanda 2 ini. Kita boleh nampak. So tanda 2, kalau nampak aja ada tanda 2, automatik di kepala kita, siapakah klorin? Klorin berasal daripada kumpulan 17. Artinya bahan yang bersifat 17, mereka suka menerima elektron atau berkongsi elektron. Artinya apabila benda ini terjadi, klorin dengan klorin, kumpulan 17, nombor belakangnya pada petala terluar, ya, nombor pada petala terluar adalah 7. Artinya bila kita bermain dengan elektron yang para pelajar, kita nampak bahawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So apa yang kita nampak? Mereka sedang berkongsi elektron. So bila mereka berkongsi elektron, artinya bahan itu adalah lemah. Dia tak cukup kuat, not strong enough. Artinya bila kita menulis persamaan, ini cerita dia. Klorin 2 menerima 2 elektron dan berubah kepada klorida. Nampak pelajar? Jadi kalau ada tanda 2 di bawah, automatically sebagai seorang pelajar, tanda 2 di bawah ialah menerima terus elektron. Sebab dia tak ada power nak membebaskan. Therefore, kalau klorin menerima elektron, ini menyebabkan kawasan lengan karbonnya, ini 2 adalah karbon. Kita menggunakan karbon.
Maka karbon ini menerima elektron bersifat positif. Bersifat positif. Artinya ini adalah kawasan terminal positif. Menerima elektron, anak panah dia turun. Pelajar, kalau sebelah sini menerima elektron, sebelah yang satu lagi dah confirm membebaskan elektron. Mari kita lihat bagaimana kita pandang secara mudah sebagai pelajar yang like a student. How do we look at it like a normal student? Kita ada dua bahan di sini. Potasium berasal daripada bahan ini. Potasium berasal daripada kumpulan 1. Iodida berasal daripada kumpulan 17. Maka kalau satu ialah kumpulan 1 dan 17, sebagai seorang pelajar ingat, kalau ada grouping grouping kumpulan 1 dengan 17, lupakan kumpulan 1. Tak ada kaitan dengan kumpulan 1. Maksudnya cerita di sini bukan berkait kepada kumpulan 1. Dia berkait pada kumpulan 17. Saya ulang. Kalau ada gabungan kumpulan 1 dengan 17, lupakan kumpulan 1, ambil yang 17. Maka apa yang terjadi di 17 adalah iodida akan membebaskan elektron. Maknanya anak panah dia naik, elektron dia naik, dan berubah kepada iodin. Ini merupakan cara yang lama para pelajar. Dalam cara baru, tanda tolak dibawa ke belakang, bawa ke belakang. Berartinya I negatif diikuti dengan anak panah, diikuti dengan I, tanda tolak bawa ke belakang, algebra. Negatif pergi ke belakang, positif elektron. Ini jawapannya. Kita tuliskan separa kimia. So pelajar, jika iodida yang membebaskan elektron, ini menyebabkan seluruh ini bersifat sebagai kawasan negatif. Akan menjadi tempat ini bernama sebagai, disebut sebagai terminal negatif. Nampak para pelajar ya? Terminal negatif. So dalam bab redox, yang mengelirukan pelajar ialah terminal negatif tu anode ke cathode. Jadi pelajar, kalau dia adalah terminal negatif untuk redox, terminal negatif ialah kawasan anode. Terminal positif ialah kawasan cathode. Ini penting pelajar. Ini amat penting untuk kita hafalkan dahulu. Macam mana sir dapat anode dengan cathode ni? Bagaimana cara dia? Ada lagi video-video rakaman yang lain yang saya akan sebutkan kemudian. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan bell. Jangan lupa like. Jangan lupa share. Kerana video-video yang Dr. Raj buat ini sekarang adalah untuk satu Malaysia. Semua pelajar boleh mendapat manfaat daripada konsep ini.